berdasarkan satu maklumat sulit yang paling panas, Tun M sangat-sangat benci apabila Melayu jadi Perdana Menteri ke-10. Berdasarkan rahsia sulit yang cukup mengejutkan, Tun M tidak suka Melayu jadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Inilah wajah dan topeng politik sebenar Atok yang perlu diketahui oleh orang-orang Melayu dan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Saya ingin memberi amaran awal kepada Tun M. Jangan tengok dan dengar video panas ini sampai habis. Saya risau dan bimbang Tun M boleh mati kojol kena serangan sakit jantung. Kalau anda semua perasan, Tun M hari-hari meroyan macam orang gila. Tun M hari-hari meroyan macam cacing kepanasan. Dari awal pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10, Tun M tak suka. Sebab apa? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Melayu tulen, sedangkan Atok ada DNA nama India. Maka ramai orang tak tahu Atok ini takut dengan bayang-bayang Melayu jika lebih lama jadi Perdana Menteri, melebihi tempoh masa Atok 22 tahun di Putrajaya. Di sebalik tabir game real politik Malaysia ini, pakcik-makcik Otok Arum perlu tahu satu perkara. Tun M tak suka orang Melayu lebih lama berkuasa sebagai Perdana Menteri, melangkaui tempoh masa 22 tahun yang dipegang oleh Atok. Maka jangan anda semua hairan kenapa Atok jadi gila, koyak mental, koyak rabak, tak senang hati melihat orang Melayu tulen jadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Atok ini adalah spesies politikus, pengkhianat petualang, penyamun, penyangka, dajjal laknatullah yang tak suka tengok Melayu sangat lama jadi Perdana Menteri di Putrajaya. Atok ini adalah spesies ahli politik yang dia memang sangat benci Melayu jadi Perdana Menteri ke-10. Oleh hal demikian, Atok buat proklamasi Melayu adalah untuk hancurkan Melayu yang jadi Perdana Menteri di Putrajaya. Atok buat proklamasi Melayu sebab Atok tak mahu tengok Melayu jadi sangat lama berkuasa sebagai Perdana Menteri, berpuluh-puluh tahun di zaman Anwar Ibrahim. Berdasarkan rahsia sulit, ketakutan terbesar Atok adalah Anwar Ibrahim akan panjang umur dan menjadi Perdana Menteri Melayu pertama yang sangat lama berkuasa dalam tempoh 20 tahun sehingga 30 tahun. Saya ulang, berdasarkan intelligent information, Atok tak senang duduk di rumahnya melihat Melayu seperti Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10.
yang dijangkakan akan lebih lama berkuasa daripada legasi politik Tun M di Putrajaya. Maka Atok buat proklamasi Melayu bukan sahaja untuk mengasihi bodoh orang Melayu, bukan sahaja untuk merompak Melayu, tetapi adalah untuk menghancurkan empayar kekuasaan Melayu yang sudah mula bangkit di zaman Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10. Selain itu, berdasarkan perisikan maklumat, Atok tak suka Melayu jadi yang di Pertuan Agong. Atok tak suka Melayu jadi raja-raja di dalam Malaysia. Dari dulu sampai sekarang, Atok memang tak suka dengan raja-raja Melayu. Sebab Atok ni, dia tak suka tengok orang Melayu berkuasa, kaya raya, maju seperti bangsa lain. Atok ni dia takut dominasi kuasa politik dalam Malaysia ini kekal dikawal oleh raja-raja Melayu. Maka proklamasi Melayu dibuat oleh Atok adalah untuk hancurkan kuasa raja-raja Melayu yang sangat dicemburui oleh Atok. Ialah Atok dah hilang kuasa, Atok dah hilang pangkat. Jadi memang Atok sangat takut raja-raja Melayu semakin berkuasa di tanah Malaysia ini. Pak Cik Makcik Otor, saya ingin katakan di sini betapa jahatnya Atok ini, betapa zalimnya Atok ini, betapa dengki dan hitamnya hati Atok ini. Dia memang tak suka Melayu jadi king, Melayu jadi big boss, Melayu jadi Perdana Menteri. That is real facts. Sebab itu Atok hari-hari merancang nak gulingkan kuasa Melayu sebagai Perdana Menteri ke-10 di zaman Anwar Ibrahim. Sebab itu Atok sibuk merancang nak gulingkan kuasa agung, kuasa raja-raja. Semua ini orang Melayu. Kerajaan perpaduan di Putrajaya juga adalah kerajaan Melayu, kerajaan Bumiputra, kerajaan yang didominasi oleh orang-orang Melayu. Hari ini hak keistimewaan Melayu, Bumiputra dan Islam terus dipertahankan dan diperkasakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Agong dan Raja-Raja Melayu. Malah DAP turut menyokong Melayu jadi Perdana Menteri ke-10. DAP turut menyokong Melayu jadi yang di Pertuan Agong. Tetapi Atok tak sokong Melayu jadi Perdana Menteri ke-10 hari ini. Sebab Atok memang resis. Dia sangat cemburu, sakit hati dan dengki dengan kemenangan orang-orang Melayu pada PRU 15 baru-baru ini. Yelah, Atok kan puppet politik kuasa penjajah besar di seluruh dunia. Masihkah anda ingat macam mana zaman penjajahan kuasa-kuasa besar? Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, beratus-ratus tahun dahulu, orang Melayu, raja-raja Melayu ditindas, dizalimi dan dipejak-pejak oleh kuasa-kuasa penjajah. Atok menggunakan skrip yang sama. Atok tak suka Melayu jadi Perdana Menteri ke-10, sama seperti penjajah-penjajah kuasa besar dahulu. Mereka tak suka Melayu berkuasa di tanah Melayu.
Mereka tak suka orang Melayu menjadi raja di tanah Melayu. Atok juga begitu. Persis serupa dengan dasar pemerintahan kuasa-kuasa penjajah yang takut dengan kuasa Melayu. Hari ini menjadi sejarah. Atok hilang jawatan Perdana Menteri, Agung dan Raja-Raja tidak lagi percaya dengan Atok. Agung dan Raja-Raja serta 32 juta rakyat termasuk orang Melayu tidak lagi mengangkat Atok jadi Perdana Menteri ke-10. Sebaliknya, Agung dan Raja-Raja melantik Melayu Tulen jadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya sampai Atok meroyan jadi orang gila. So, saya ingin tegaskan di sini, wahai orang-orang Melayu, orang Bumi Putra, wahai rakyat Malaysia yang amat saya sayangi kerana Allah. Di zaman pemerintahan Kerajaan Agung Kerajaan Perpaduan, Melayu jadi Perdana Menteri ke-10. Melayu jadi Timbalan Perdana Menteri 1. Bumi Putra jadi Timbalan Perdana Menteri 2. Yang menjadi yang di-Pertuan Agong juga Melayu. Yang jadi timbalan yang di-Pertuan Agong juga Melayu. Yang menjadi Ketua Hakim Negara juga Melayu. Yang jadi Peguam Negara adalah orang Melayu. So, kita perlu tanya kepada Tun M, kenapa Tun M menggelupur ketakutan kelengkabut huru-hara dalam percaturan politik ini? Kenapa Atok sakit hati Melayu jadi Perdana Menteri ke-10? Melayu jadi yang di-Pertuan Agong? Melayu jadi raja-raja, menjadi tuan, menjadi big boss di tanah Malaysia? Kenapa Atok jadi gila melihat kebangkitan empire kekuasaan Melayu di negara Malaysia berdaulat bagi tahun 2023? Benarlah kata keramat, takkan Melayu hilang di dunia. Hari ini, kemenangan Agung dan Raja-Raja menyelamatkan kedaulatan negara Malaysia, menyelamatkan 32 juta rakyat daripada dihancurkan oleh Atok adalah satu kejayaan empire kekuasaan Melayu dalam sejarah politik dunia. Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10, membuktikan kehebatan percaturan kuasa orang-orang Melayu, pakcik-makcik Oto Arong. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur Tun M untuk Tun M dapat melihat orang Melayu Tulen bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya mencapai puncak kuasa sebagai Perdana Menteri ke-10 sehingga Tun M sakit hati tak boleh tidur malam. Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur Tun M sehingga 100 tahun untuk Allah tunjukkan kehebatan orang Melayu bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim yang gagal dihalang oleh Tun M jadi Perdana Menteri ke-10. Tun M juga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Tun M melihat kedudukan orang Melayu yang menjadi yang di-Pertuan Agong, yang menjadi raja-raja Melayu yang sangat berkuasa dalam percaturan politik Malaysia. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat tuanku raja-raja Melayu Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, sudah-sudahlah Tun nak hancurkan Melayu dalam Malaysia. Tun sudah gagal untuk jual dan lelong kekuasaan orang-orang Melayu kepada kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Tun sudah gagal untuk memerangkap raja-raja Melayu, untuk tipu raja-raja Melayu buat kali kedua. Tun M sudah gagal menghalang Anwar Ibrahim, iaitu orang Melayu, jadi Perdana Menteri ke-10.
Maka dengan ini, atas nama Allah yang Maha Kuasa, saya ingin mengisytiharkan kepada kuasa-kuasa besar seluruh dunia yang menonton video panas ini. Puppet politik kesayangan anda bernama Tun M sudah hancur dan pupus oleh orang-orang Melayu dalam Malaysia bermula hari ini. Saya ingin mengisytiharkan satu pengumuman tergempar. Tidak ada satu orang berani nak umumkan perkara ni, biar saya yang umumkan. Wahai kuasa-kuasa besar seluruh dunia yang sedang menonton video panas Jufazli ini, patung boneka politik kesayangan anda semua bernama Tun M itu sudah hancur dan pupus oleh Ketuanan Melayu, oleh Perdana Menteri Melayu, oleh Yang di-Pertuan Agong yang berbangsa Melayu. Selicik mana pun Tun M ini mencatur kuasa dalam Malaysia, semua master plan politik Tun M sudah gagal menghancurkan orang-orang Melayu yang kekal menang besar mendominasi pemerintahan, politik dan pentadbiran kerajaan Malaysia di Putrajaya dan Istana Negara. Negara Malaysia kekal merdeka dan berdaulat atas kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Tidak melantik Tun M jadi Perdana Menteri ke-10 hari ini atas kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Akhirnya orang Melayu lah yang menjadi penyelamat, yang menjadi kingmaker, menyelamatkan negara Malaysia daripada hancur, dijual dan dilelong oleh atuk kepada kuasa-kuasa besar asing. Kepada atuk, terimalah hakikat Melayu itu adalah bangsa yang hebat, sudah berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah orang Melayu yang paling anda benci, Tun M. Sial, cukup sial. Anda gagal menghalang orang Melayu jadi Perdana Menteri ke-10 hari ini. Terimalah hakikat ini, Tun. Orang Melayu lebih berkuasa daripada Tun M, yang kini kekal menjadi Yang di-Pertuan Agong, yang kini berkuasa sebagai Raja-Raja Melayu. Selepas ini Sultan Johor bakal mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong yang baharu di Istana Negara selewat-lewatnya Januari 2024. Ini juga berdarah Melayu yang sangat ditakuti oleh Tun M jika menjadi Yang di-Pertuan Agong tidak lama lagi. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Tun M yang kantoi sakit hati, tak suka Melayu jadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahannam, Allah kirim salam rindu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Game is over, Tun. Sekian. Terima kasih.